Beberapa banyak perempuan terus lagi gue dan lagi beberapa banyak perbuatan yang jadi derhaka perempuan akan suaminya tersebut di dalam kitab fiqh. Banyaklah hukum-hukum isteri yang diraka pada suami tersebut di dalam kitab fiqh. Maka manakala berbuat oleh perempuan akan suatu daripada segala yang tersebut itu, mana segala tersebut? Contoh kita kata perempuan mana isteri tadi keluar daripada rumah tanpa izin suami. Dia keluar ke pasar malam, pasar tani, ataupun keluar makan keduri, makan apa, sedangkan suami tidak benar. Di mana-mananya itu sekalian tersebut. Itu keluar daripada rumah tanpa izin. Kalau suami izin tak apa. Batu kita isteri ni kena minta izin. Maka suami yang baik, maka baik izin lah. Sebab isteri ni nak pergi tempat yang baik-baik, nak pergi ke pasar, nak beli keperluan dapur, nak pergi ke pasar raya, nak beli pakaian. Kalau kita izin, taklah isteri kita ni dosa. Ini kalau kita izin, dia keluar ikut dosa. Dan jikalau dengan satu lafaz sekalipun, satu lafaz sekelip mata, satu lafaz sekelip mata yang dia diraka pun dosa. Walaupun sekejap, dia diraka tu sekejap je. Nescaya tiada wajib atas suaminya perempuan memberi nafkahnya perempuan pada hari itu, hari derhaka. Hari itu hari derhaka. Tahu? Misalnya kita kata contohlah, hari ini hari Khamis, lepas subuh isteri ni keluar rumah. Suami dia larang. Dia kata awak tak payah pergilah, awak jangan pergilah situ. Dia pergi juga. Kami kata jangan pergi, nak pergi juga. Nak pergi juga lah. Asal kata awak jangan pergilah, saya tak suka. Nak pergi juga. Dia nak dia pergi juga. Bila dia pergi, hari ni hari kami ni, maka tidak wajib atas suami beli nasi, beli lauk, beli ikan, beli apa, tak wajib. Hari ni free, suami tak wajib beli belanja pada isteri. Tak wajib beli, kalau nak beli dah ada sandal. Isteri dia raka, tapi biarlah dia raka, baru nak beli, buat belanja ada apa, tidak ada sandal. Ni mana kewajipan tu tidak wajib. Tak wajib beri nafkah hari tu. Hari ni lah, mana kali berlaku hari Khamis, tak wajib hari Khamis. Besok nak beli lah. Hari ni dah ada. Esok ada esok pula tak payah beli. Kalau kata berlaku hari ni tak beli sama lama, tak boleh. Untuk hari ni saja. Besok kita lihat berlaku ke tidak. Kalau berlaku pula, lepas pula tak wajib pula. Tuan ke hari itu saja. Dan tiada wajib pula memberi pakaian pada pasal itu. Pasal itu yakni masa derhaka. Tak wajib beri pakaiannya perempuan ini isteri pada pasal itu yakni masa derhaka. Ini masa derhaka. Betul lah, dia derhaka kita. Hari ni dia keluar rumah. Suami kata awak jangan pergi, awak jangan keluar, nak pergi juga. Dia pergi. Dia pun
Dia boleh pergi sapa tengah jalan di pasar ada bang. Nah, beli baju bang, tahu aja beli. Pasar dia aku sangat. Dia nak baju lo, nak duit apa tahu aja. Pasar dia aku. Kecuali dia wali minta maaf, saya menyesal keluar. Nah, saya menyesal keluar tadi. Abang aku tak nak keluar dah. Tak apalah, abang maaf dah. Beli baju abang, pek-pek. Asal minta maaf lah. Apa? Asal dia minta maaf lah. Apa? Kena beli je. Asal dia baik kan. Kena beli kan. Dan tiada pula wajib gilirannya isteri. Tiada wajib pula gilirannya isteri derhaka. Dan tak wajib mana kalau betul lah dia ada maju. Nah, yang derhaka ni ada maju. Malam ni hari kami ni giliran rumah A. Hari Jumaat giliran rumah B. Ada 2 buah rumah. Nah, hari ni patut main rumah A. Jadi suami pun marilah rumah A. Siapa rumah A keluar. Suami tak suka, awak ingin pergi ke saya main rumah awak ni. Nak pergi juga. Dia keluar juga. Bila keluar, suami tak wajib balik rumah A. Tak wajib balik. Kalau balik pun tak apa. Tidak dosa, tapi tak wajib. Tak wajib balik. Dan tak wajib balik. Pasal isteri, giliran isteri itu, dia keluar tanpa izin. Tak wajib giliran. Tetapi hukum perempuan yang demikian itu, demikian derhaka. Sebenarnya hukum bahawa meninggalkan dia kan perempuan yang derhaka oleh suaminya pada tempat ketidurannya. Tempat ketidurannya perempuan hingga balik daripada derhakanya perempuan yang derhaka isteri. Hingga balik, apa maksud balik? Yang ni kembali daripada derhaka. Kembali itu kan balik. Balik ke kembali, yang berhenti daripada derhaka. Hingga balik, yang ni hingga kembali atau hingga berhenti daripada derhakanya perempuan. Kembali balik kepada kebajikan taat pula. Dan jikalau yang meninggalkan suami tempat ketiduran, jikalau sampai beberapa tahun sekalipun. Jadi di antara contohnya, misal kita kata kita ada seorang isteri. Nah, ataupun ada 2 samalah. Jadi isteri kita ni derhaka. Bila derhaka ni, di antara usaha atau cara nak mengajar isteri, nah, sebagai hukuman kata isteri derhaka, kita suami ni jangan balik. Apa ni? Meninggal tempat ketiduran. Mana jangan tidur dalam bilik dia, biar dia tidur seorang. Pagi tu kita nak tidur mana? Nah, dari kita tahan bilik je, tidur tak sopan luar. Tak tahan, nyamuk di mana? Tidur mana? Nah, amalan kalau boleh cara laki gitu. Nah, ambil kain selimut. Nah, pasal tamu tidur kat ruang tamu. Nah, biasa isteri duduk sorang kat dalam. Bila duduk sorang dia rasa sunyi. Dia puasa menyesal aku derhaka. Kalau aku tak derhaka boleh kau dekat-dekat kan. Boleh kau relax sejuk-sejuk ni berapa kan. Dia juga menyesal. Makanya dia menyesal. Bang, masuk bang. Dia panggil. Kalau boleh lagi. Tapi takut kita pula kali dengar. Isteri tak apa lah. Isteri tak apa lah. Tengok itu di luar. Senang aku dan boleh aku rehat kan. Kalau dia ada dia peletet dia apa belum susah kan. Dia bercuit tak boleh. Jadi nanti di antara hukuman suami
meninggal tempat tidur, dia tinggal rumah, tinggal tempat tidur. Isteri tidur dalam bilik, kita tidur tak sofa luar. Dari sini. Oh. Walaupun sampai setahun, umur tahun. Tahu duduk dah begini. Nah, tak lagaknya kan. Tengok sampai umur tahun, malam tamu tidur tak sofa, malam dua tak sofa, malam tiga tak sofa. Pabilo selesai. Nah, dia waktu dia rela tidur tak hati lagi, dalam lagu lagi, dalam ekor lagi, tidur tak sofa luar. Orang jatuh tak sopa lagi pinggir-pinggir. Jadi mana ni dia antara. Jadi ukur kalau kita nak ukur, tapi kalau kita beli sopa tak ada masalah. Nah, isteri kita ni jadi aku, tapi dah kita beli sopa, masuk dah tidur dia tidak kata haram dia tidur. Namun hukum perempuan aku ni suami ni tinggal tak tidur. Mana-mana nanti yang tidur kat dia. Barang dia tidur juga, tidak dosa. Nah, boleh tidur walaupun dia apa kan? Maknanya sebagai nak mengajar dia. Kalau kita boleh sobat, tak ada masalah. Ya, biarlah aku bila aku nak tidur kat meja orang, dia ada sangat kan? Walaupun tiap-tiap malam dia ada cari aku kan? Bantu dia nak mengajar. Dan telah melana akan perempuan yang neraka itu oleh segala malaikat yang berbuat bakti. Yang tiada neraka mereka itu melekat kepada Allah Ta'ala sekejip mata jua pun. Sekejip mata. Tahu sekejip mata, yakni sekelip mata pun, sekelip mata pun. Mereka minta penuh neraka pada Allah Ta'ala. Maka mereka yang setia kepada Allah akan murka kepada isteri yang neraka kepada suami. Kalau mereka pun marah, ayolah benar. Suami marah, mereka marah, Allah Ta'ala marah. Dan bahawa menyesalkan dia ke perempuan yang neraka oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan, yang mempunyai kekerasan, mempunyai kuasa di dalam negeri yang hina, iaitu negeri yang hina di dalam neraka. Di dalam neraka. Negeri yang hina dalam neraka. Negeri yang hina dalam neraka. Mana kalau kita ni dan mati dalam keadaan neraka pada suami. Maka kita sebagai suami, bila kita kahwin, maka kita suami kena ada sifat tolak asuh. Orang puan ni kadang-kadang dia nak pergi ke pasar, nak pergi membeli belah. Kalau kita tak nak, dia tak boleh pergi. Tapi dah nampak dia tu nak pergi juga sekali-sekala kita isi. Nak lepas angin lah, nak kena udara luar lah. Laku dia rimas, duduk perak rumah macam kata bawah kurun tak tahan. Jadi kalau kita lari apa dia pergi juga. Lebih baik kita isi supaya dia tidak dosa dan supaya kita pun dan tidak sakit hati. Maka kita lari apa dia pergi juga dia nak pergi. Dia pergi dengan kawan-kawan ni. Dia nak pergi. Nak pergi juga. Dia nak pergi, nak pergi juga. Sudah, ni orang kita. Jadi juga. Kalau kita kaku belepang kan. Kaku belepang. Dia kata belepang dah berani kan. Sudah. Nak berkis kan. Kaku belepang kan. Belepang dah berani kan. Banyak kan. Perempuan ni kena sidik pula kan. Awak tak dengar orang mengajar kan. Orang mengajar orang ada. Kita orang ada. Orang puan ni neraka. Suami masuk neraka. Dia jangan jawab sorang masuk syurga. Dia senang. Nak kita. Jawab sorang masuk syurga dia. Di mana dia senang pula. Dia pergi pula. Jadi untuk mengelak daripada dia tu dosa, lebih baik kita isilah. Mungkin nak pergi bukan tempat maksiat lah. Nak pergi pasar, nak beli pasar pun nak beli sayur, beli ikan, beli pakaian untuk anak kita juga. Apalah sadar kita isi.
Kecuali dia nak pergi tempat tak baik, nak pergi tempat dan duka gapo, nak pergi tempat dah. Karaoke ko, tu tak boleh. Ni nak pergi makan kenduri, kita izin lah, dah. Makan kenduri, dah. Supaya dia tak berdosa, hati dia tak sakit hati, dan kita bersedia hati. Dan telah berkata Aisyah radhiyallahu anha, segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya sekali perempuan dengan segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya yang perempuan menyapu debu yang ada pada dua kaki suaminya itu dengan hadapan mukanya. Nah, hadapan mukanya perempuan. Apa maksud? Jadi si Taza kata, kalau oleh perempuan, kalaulah kamu sekalian tahu kewajipan tanggungjawab isteri kena buat kepada suami, kalau kamu tahu kewajipan perempuan ni banyak kena taat kepada suami, nescaya kamu akan menyapu debu-debu di tapak kaki suami dengan hadapan muka. Lagu mana lah? Dengan muka jilat, sanggup jilat debu kaki ni. Nah, ayatnya. Misalnya kata suami dia balik, kaki suami ada debu-debu lah, debu pasir menggoreng anak ni, yang jalan tak pasir ni ada debu-debu lekat di selipar, lekat di ni lah. Lekat di tapak kaki debu ni bukan kotor, bukan terayat debu lah, debu bersih. Debu ni, debu pasir. Jadi kamu tahu kewajipanmu betapa besarnya kita orang puan ni kena taat pada suami. Kalau suami tak ada debu lekat di kaki, kamu akan jilat debu. Tidak akan laknya tuan lah. Jilat sanggup dah jilat. Jilat meledoh, sapu. Cium memulut. Dia kata ambil air basuh dah. Cium. Walaupun pasung memuka tu dah. Jilat tapak kaki suami basah. Dia jilat debu. Misal kita kata lah. Kalau tak ada air nak basuh. Tak ada tuala nak lak. Nah, apa ni debu ni? Isteri kita lagi cium. Dah, you pasir debu hati. Sanggup. Nah, kalau bahasa kita tahu kewajipan. Kita rela. Nah, kita meniup debu-debu di tapak kaki suami dengan muka kita. Tidak main tiup dengan tangan kita dengan kebas-kebas, tidak. Tiup ke muka. Nah, gelak dengan lidah, bisa kata. Nak membersihkan. Siapa tahu isteri akan buat kalau dia tahu kewajipan. Nah, besarnya kewajipan, tapi janganlah kita suruh gitu dah. Janganlah pula kita suami nama dapat isteri dah. Awak tahu dah. Awak kena jelak kaki saya ni. Janganlah dia suruh gitu dah. Itu kesian pula dah. Bila dia isteri kita, dia sayang kita sejilak kaki pun ada kau patut kan. Nah, pada buka kita ni bukan buku pasir. Nah, budi ayam, budi kambing macam ada pun sambung kan. Mana ni pada dah lah apa buku pasir. Pada pasir mana ada potong kan. Dan telah mengeluarkan oleh hakim, mengeluarkan hadis oleh hakim bahawa sesungguhnya seorang perempuan berkata ia perempuan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu riwayat hadis oleh hakim, satu masa dulu ada satu orang perempuan muda datang bertanya kepada Nabi. Apa dia tanya? Dia tanya Nabi. Dia kata soalannya bahawa sesungguhnya, ini kata perempuan, bahawa sesungguhnya anak mamokku. Apa maksud mamok? Bapak saudara.
Sesungguhnya anak mamokku, maknanya anak bapak saudaraku. Anak bapak saudara kita jadi kan sepupu. Jadi laki dengan perempuan ni sepupu. Paling dekat waris boleh kahwin sepupu. Nah, anak bapak saudara kita orang panggil sepupu. Sepupu boleh kahwin. Jadi perempuan ni tanya soalan kepada Nabi. Dia kata sesungguhnya anak mamokku, mana anak bapak saudaraku, Sianung tu maksudnya Mamak bin Doloh ko, Zaid bin Saleh ko. Dah Sianung tu, dah Sianung mana Sianung tu? Si Pulan, si Mamak, si Yusuf, si Zaid misalnya. Sianung ni, mana Sianung ni disebut nama lah. Dalam kitab mereka ni. Sianung bukan nama sepupu dia, nama Sianung tau. Sianung ni gelar dia. Nah, nama dia boleh jadi Saleh, boleh jadi Yusuf dah. Jadi Sianung, dia ni orang yang abid. Mengikut riwayatnya Sianung ni seorang laki-laki yang kuat ibadah. Yang abidnya orang kuat ibadah, orang yang suka solat, suka qiyamul lail, suka baca Quran, suka zikir. Dia ni orang kuat ibadah ni, Sianung ni. Sepupu kepada perempuan ni, perempuan tanya. Sianung, namanya anak mamokku. Sianung, mana Yusuf, ni saya kata. Yusuf, namanya anak mamokku. Kalau Saleh kat Saleh, namanya anak mamokku. Jadi apa hal? Dah ceritanya ibunya, dia kata perempuan. Ibunya Sianung. Ibu tu ibu pada laki-laki. Sianung laki-laki yang abid, seorang laki-laki yang kuat wa ibadah. Ibunya Sianung meminang ia ibu akan Sianung akan daku. Jadi dia kata mak saudara dia datang jumpa aku, nak pinang aku, nak bagi dekat anak dia laki-laki yang abid ni. Jadi mak saudara saya datang jumpa saya, dia pinang saya supaya saya kahwin dengan anak dia. Anak dia dengan saya ni sepupu. Dia tanya soalan pada Nabi. Jadi persoalan yang dia nak tanya, maka khabarkan oleh mana ya Rasul, tolong beritahu akan aku apa hak suaminya atas isterinya suami. Apa hak? Mana apa tanggungjawab seorang isteri yang perlu buat kepada suami. Maka jikalau ada suatu, kata perempuan, jikalau ada suatu yang kuasa aku mengerjakan dia ke suatu, mana jikalau adalah tanggungjawab itu mampu aku laksanakan dia ke suatu, nascaya hendaklah aku berkahwin akan dia, akan Sianung tadi. Kalau saya boleh firman, saya boleh buat tanggungjawab saya pada dia, saya sanggup nak kahwin dengan si Pulan tadi. Apa tanggungjawab? Sebelum pada saya beri jawapan kepada mak saudara saya dan meminang saya belum jawab. Belum jawab setuju atau tidak, nak tanya hukum dulu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sabda, ni tanggungjawab. Setengah daripadanya hak. Setengah daripadanya hak isteri. Mana tanggungjawab isteri itu? Jikalau mengalir dua lubang hidungnya suami, akan darah atau nama, maka menjilatlah ia perempuan itu, akan darah atau nama. Dengan lidahnya perempuan, sesungguhnya belum lagi mendatang ia perempuan akan hak suaminya perempuan.
Jadi Rasulullah jawab kepada perempuan yang bertanya apa tanggung jawab seorang isteri pada suami. Lalu Rasulullah jawab, jikalau mana seandainya mengalir darah atau nanah melilih keluar daripada lubang hidung suami, keluar darah ataupun nanah lilih keluar darah ke lubang hidung, lilih keluar nanah ni dia busuk, darah tidak busuk, maka menjilat ia perempuan akan darah atau nanah dengan hidup. Nah, suami dia darah hidup, suami dia menanah hidup, ada nanah seluar kompor koran, resdung kompor keluar nanah, maka isteri bukan sapu dengan tisu, isteri bukan sapu dengan kain sapu tangan, bukan sapu dengan tualang, bukan isteri kata dia jaga nanti saya bersihkan dengan lidah saya, dia pun jelas lidah lak jilat nanah yang keluar daripada hidung suami, atau jilat darah yang keluar daripada hidung suami. Boleh jadi suami teratuk dengan batang pokok keluar darah, atau ada penyakit resdung keluar nanah. Maka nanah tu leleh, bukan tisu yang disapu, bukan lidah isteri buat sapu nanah ataupun nanah. Nah, begitu kesanggupan seorang isteri khidmat pada suami, tak rela lidah nanah tu disapu, tak rela darah tu disapu dengan tisu, bukan disapu dengan lidahnya sendiri. Begitu kasih sayang seorang isteri kepada suami, sanggup sapu dengan sapu darah, sapu nanah keluar lidah dengan lidah sendiri. Begitu sekali kuat tu, belum lagi mendatang ia berubah ke suami. Maknanya khidmat isteri demikian rupa, tak sampai 1% lagi kesetiaan isteri kepada suami. Nah, belum lagi. Mana tak sampai 1% lagi, baru separuh dia baru. Dia kata, oh ni 1% ni, dok. Nah, tak sampai 1% lagi. Apalagi yang patut dibuat dari seorang isteri. Siapa lagi? Nah, kewajipan. Tapi janganlah maknanya kita suami ni suruh jelak dah, sapu lah dengan tisu, isteri pun kembang juga dah. Ni mentah kau ngaji hukum dah. Awak ngaji dah, Nabi kata dah. Jelak dengan lidah pun tak dapat 1% lagi. Namun darah sikit suruh isteri jelak, nanah sikit suruh isteri jelak, sapu lah dengan tisu mata dah. Janganlah kita suruh gini. Tapi kalau kita suruh gini, terpaksa isteri nak buat. Tapi kita nak ke isteri kita jelak darah, kita nak ke isteri kita ni jelak nanah keluar gitu, kita tak nak. Maka kita tak nak. Jangan kita memaksa. Nah, bagi dia sapu dengan tisu, bagi dia sapu dengan kain kuala, bagi dia sapu dengan kain sapu tangan. Jangan paksa dia jilat, walaupun hukum wajib dia jilat kalau kita paksa. Dan nak cerita ni Rasulullah nak cerita, bukan Rasulullah nak suruh orang perempuan ni jilat darah, bukan nak suruh Rasulullah nak suruh orang perempuan ni jilat nanah. Nah, nak beritahu betapa tingginya khidmat seorang isteri kepada suami, walaupun pasal kena jilat darah, tak sampai 100% lagi kesetiaan ketaatan isteri kepada suami. Ini jawapan Rasulullah pada isteri dan pada perempuan yang bertanya tadi. Bila begitu, janji kalau patut bagi seorang manusia, Rasulullah kata, jikalau patut bagi manusia, bahawa sujud ia seorang manusia bagi seorang manusia yang lain. Andainya manusia boleh sujud sesama manusia, makhluk boleh sujud sesama makhluk, nescaya aku suruh, aku paksa akan perempuan bahawa sujud ia perempuan bagi suaminya apabila masuk ia suami atau istrinya dan atau istrinya suami. Jadi sujud tu bagi orang, bagi jadi kerana bagi orang ini kerana orang yang melebihkan dia kan orang itu suaminya, dan oleh Allah Ta'ala di atas istrinya orang, mana istrinya suami, maknanya oleh laki-laki dan darjat dia lebih mulia daripada oleh perempuan.
Karena Allah Ta'ala sendiri nas dalam Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu, orang laki-laki, qawwamuna 'alan nisa'i, Allah Ta'ala firman, mengatasi di atas orang perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan sebab bagai yang telah mengkurnia oleh Allah Ta'ala setengah mereka itu rijal di atas setengah. Jadi betapa besar derajat seorang suami. Kalau manusia ni boleh sujud sesama manusia. Aku paksa setiap isteri, bila dia suami balik kerja, suami masuk rumah, maka dia kena sujud. Suami pulang ke rumah, dia kena sujud. Nah, jumpa aja bertemu dengan suami, kena sujud. Berjalan di pasar malam, jalan. Suami main, apa yang main kok? Nanti ada jalan, dia sujud. Dia bermain. Hidup kau mana kali benda tu boleh apa ke pasar. Nah, maka hukum manusia tak boleh sujud sesama manusia. Makhluk tak boleh sujud sesama makhluk. Hanya makhluk boleh sujud pada Allah Ta'ala sahaja. Baik. Ini besar tanggungjawab. Nah, kenapa isteri kena sujud pada suami? Kerana kerana orang yang melebihkan Allah Ta'ala sendiri yang memuliakan kaum laki-laki daripada kaum perempuan. Walaupun gitu kita orang lelaki, janganlah berasa ego, jangan berasa sombong. Lama bila baca orang lelaki lebih ada perempuan, awak tak boleh perintah saya, tak boleh suruh saya, jangan pula begitu. Kita kena guna sifat bertindak rasa. Walaupun kekerasan itu pada tahap kita, tapi kita kena gunalah kesiapan, bertimbang rasa, jangan dipaksa sana, paksa sini. Mentang-mentang pengaji kita memang tak boleh kerja langsung semua isteri. Janganlah begitu lah. Jadi kitab ni betul, hadis Nabi ni betul. Tapi kita jangan sekali-kali menzalimi isteri. Walaupun dia buat tu kerana mengikutlah perintah, tetapi kita kena ada sifat kesianlah. Ditanya Rasulullah tidak suruh, tidaklah suruh kita kata pasal sujud. Manakala hukum tu boleh, Nabi akan pasal naik besarnya, betapa besarnya begitu kan. Maka bila Rasulullah beri penjelasan yang begitu, maka berkata oleh perempuan yang bertanya itu, perempuan terjawab, demi Tuhan yang membangkitkan akan dikau dengan sebenarnya jadi Nabi. Engkau benar-benar seorang Nabi. Tiadalah aku bersuami selama kekal di dalam dunia ini, yakni selama aku masih hidup dalam dunia ini. Jadi perempuan ini bersumpah di hadapan Rasulullah. Manakala beginilah besarnya tanggungjawab seorang isteri kena taat pada suami. Kalau beginilah rupanya, lalu perempuan itu bersumpah. Yang atas sumpah apa? Dia apa? Tiadalah aku jadi bersuami, mana aku tak akan kahwin selama kekal di dalam dunia ini, yakni selama aku masih hidup di dalam dunia, aku tak akan kahwin. Sampai begitu sekali takutnya para sahabat kepada dosa. Sahabat ini perempuan. Walaupun dia perempuan itu sahabat, sebab dia beriman dengan Rasulullah, dia berjumpa dengan Rasulullah. Perempuan itu sahabat Nabi juga. Mana besarnya takutnya, taatnya dia tak sanggup nak kahwin. Dia tidak ajar kita ni panah kahwin cerah kahwin dia banyak kita. Takut nak kahwin kali pertama pun tak kahwin sampai gitu takutnya. Tapi janganlah kita takut sampai tak jadi kahwin pula nak ada datang muslimah tak nak kahwin, sahabat Nabi tak jadi kahwin, aku pun tak jadi juga. Jangan pula begitu dah. Ada jodoh nak kahwin lah jangan siapa ni kat ngaji memang ni tak nak kahwin lah. Orang nak pun tak nak janganlah. Kahwin ni sudah Nabi. Jamu perempuan ni dia tak sanggup. Dia tak sanggup, dia kata kalau pilih aku tak kahwin lah. Dan sesungguhnya telah cedera daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Telah cedera mana telah dicerita. Bahawa sesungguhnya ia Rasulullah tatkala datang ke Madinah. Kemudian keluar ia Rasul kepada satu jenazah. Jadi semasa Rasulullah berada di Madinah, Rasulullah keluar pergi satu tempat kematian. Nah, maka melihatlah ia Rasul akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Dia lihat ramai perempuan berduyur-duyur mengiringi jenazah ke kubur. Maka sabda ia Rasulullah bagi sekalian perempuan mereka itu perempuan. Lalu Rasulullah tanya perempuan ramai-ramai nak pergi ke kubur. Rasulullah tanya apa? Adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Maksudnya yang susah nak pergi ke kubur ni, kamu perlu usung mayat juga. Rasulullah tanya. Takutmu ni tu ke usung juga lah. Buat kamu ni yang ramai-ramai nak pergi kubur ni. Nah, buat kamu ni tu ke usung juga kan? Takut apa kena jalan giling orang lelaki buat mula usung ke mana. Nampak lah apa sibuk nak pergi kubur. Maka semua kami jawab perempuan. Tiada kami bukanlah nak usung mayat saja kami nak ikut ke kubur, kata perempuan. Maka sabda dia Nabi tanya lagi, adakah kamu semayang serta orang yang semayangkan dia ke jenazah? Kamu nak pergi semayang mayat juga? Kamu nak pergi semayang jenazah juga? Kamu jadi sibuk ni pelan kabut nak pergi kan? Nak pergi pak matian. Kamu nak main jenazah juga kau? Aku tak semayang rumah nak semayang tak kubur. Maka semua kami sekalian tiada jawab tidak. Kami datang ni bukan kerana nak solat. Kami datang bukan kerana nak usul jenazah. Saja kami nak ikut ke kubur. Maka saudara Nabi lagi. Nabi tanya lagi. Nabi tanya lagi. Sabda Nabi bagi sekalian. Balik oleh kamu muslim. Kata baliklah. Nabi suruh perempuan tadi balik. Nabi bicara dengan supaya perempuan itu balik. Tidak ada ziarah dan tidak ada pahala. Kalau mu ziarah, mu pergi juga sama orang ramai-ramai kubur ni, mu tak akan dapat pahala. Hanya untuk orang puan. Orang lelaki boleh pahala besar atau mayat kubur. Orang lelaki boleh pahala besar kalau boleh hantar mayat ke kubur lah. Pergi pak semayang itu satu bukit dah pahala. Atas jenazah kubur boleh satu bukit pula pahala. Dia boleh 2 kilo. Kita orang lelaki ni kalau kita pergi solat jenazah, lepas tu hantar jenazah ke kubur, kita boleh pahala dan 2 kali bukit Uhud. 2 kali bukit Uhud. Semayang jenazah satu bukit, pergi ke kubur satu bukit pahala. Orang puan tak ada. Jadi orang puan tidak ada ziarah, tidak ada pahala, tidak ada ziarah. Tidak perlu pergi kubur. Dia kalau dia pergi juga pun tak ada pahala. Maka sekalian mereka itu perempuan, disuruh mereka itu perempuan dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan. Kerana jadi hadis sekarang ada tadi Nabi kata, sabda Nabi, balik oleh kamu sekalian, tiada ziarah dan tiada pahala. Sekali hadis. Maka sekalian ni huraian ulama. Maka sekalian mereka itu perempuan. Disuruh mereka itu perempuan dengan tetap di dalam segala rumah mereka. Kenapa? Kerana mengkhidmat. Mengkhidmat bagi segala suami mereka itu perempuan. Jadi khidmat perempuan bagi suami, nascaya menyamai akan demikian itu. Demikian khidmat isteri kepada perempuan pada suami, daripada mereka itu perempuan sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Apa penjelasan? Penjelasan gini. Misalnya gini contoh. Suami pergi ke masjid. Ini sebagai satu contoh. Atau pergi ke kubur rasnya. Jadi suami kita pergi ke kubur kerana hantar jenazah. Maka kita isteri tunggu kat rumah. Kita tak pergi kubur. Pak mati itu keluarga kita.
Nah, kita tak pergi kat kubur, suami kita je pergi kat kubur. Maka isteri ni tak pergi kat kubur, duduk kat rumah, khidmat rumah. Nah, siapkan makanan untuk suami balik dari kubur. Nah, siapkan kain baju, tolong basuh kain baju untuk suami balik pada kubur nak tukar baju baru. Nah, mana khidmat isteri di rumah dapat pahala sama seperti suami boleh pahala pergi atas jenazah. Itu maksudnya. Nah, boleh pahala sama. Nah, ini maksud ulama kata. Jadi tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan kerana khidmat bagi segala suami mereka itu. Suami pergi ke kubur hantar jenazah. Isteri kat rumah siap makanan, siap teko, goreng kuih, goreng cepuk, goreng karipak kat rumah kan. Suami balik nak makan karipak, nak makan kuih, nak makan nasi. Pandai isteri menyediakan keperluan suami di rumah. Semasa suami pergi hantar jenazah kat kubur, menyamai akan demikian itu, demikian firman tu. Daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi segala laki-laki. Jadi suami pergi solat jenazah dapat pahala satu bukit. Kemudian suami pergi hantar jenazah ke kubur dapat pahala pula satu bukit. Mana suami dapat. Isteri tak pergi. Dekat kematian pun isteri tak pergi. Dekat kubur pun isteri tak pergi. Tapi isteri ni nanti di rumah dengan juadah, dengan pakaian, dengan hidangan, dengan senyuman, dengan persiapan keperluan suami, maka isteri akan dapat pahala seperti suami dapat. Kalau suami dapat 2 bukit Uhud, isteri yang taat kat rumah dapat 2 bukit Uhud juga pahala. Jadi tidak mungkin. Tidak dah. Maka ni kan juga dalam hal-hal lain. Suami pergi ke masjid kerana nak solat jemaah. Isteri tak pergi. Kenapa isteri tak pergi? Isteri kat rumah siap makanan, jaga anak, siapkan pakaian, setrikakan baju, siapkan kuih-kuih. Suami balik masjid tak lagi tak panasi. Dan isteri tak dapat pergi masjid sembahyang jemaah. Kenapa? Nak siap makanan untuk suami balik pension, nak makan nasi tapak. Dan suami pergi jemaah boleh 27. Dengar orang mengajar pula boleh pahala. 2 kali mengajar Islam pula 2 kali boleh pahala 27. Isteri saya sore-sore kat rumah. Tapi duduk kat rumah tu setrika baju suami, masak nasi untuk suami, goreng karipak untuk suami, buat cakwe untuk suami. Isteri dapat pahala walaupun dia semaya sore kat rumah, dia boleh pahala 27 kerana di suami pergi masjid, dia nanti kat rumah ngasuh anak dan sebagainya. Ni tengok orang puan, dia boleh pahala dengan syarat apa ni? Berarti kita yang kata orang ada suami, awak ni ada suami tak pergi langsung masjid. Dia tak pergi tu apa? Dia tak pergi ke masjid, tak pergi cuma tak pernah pergi cuma masjid. Tapi dia duduk di rumah setia pada suami, sedia keperluan suami. Dia akan dapat pahala semaya jemaah walaupun semaya solat, kerana dia kat rumah menanti kepulangan suami dengan persiapan dan sebagainya. Boleh kan? Ini kelebihan seorang isteri lah. Tapi kalau suami nak bawa pergi sama masjid, lagi bagus. Dia tak ada anak kecil, tak ada apa, tak masalah. Suami kata, mari kita pergi sekali naik motor di masjid. Itu lagi baik kan? Itu mana kalau lah. Ni kalau isteri pergi, siapa nak ngasuh anak? Siapa nak jaga anak? Siapa nak urus anak-anak ke rumah? Jadi isteri ni langsung tak boleh pergi masjid kerana mengasuh anak. Yang boleh pergi masjid suami saja. Isteri dapat pahala sama banyak dengan suami dapat. Kalau suami dapat pahala jemaah mereka, dapat pahala dengan mengajar pameri, dapat pahala jemaah Islam, isteri semaya sore-sore kat rumah, tunggu kat rumah, jaga anak, masak nasi, buat kuih, buat teko, buat kopi, boleh pahala sama dengan suami yang di masjid dapat. Ni. Karena firman, karena taat. Jadi mana para isteri tersolusilah. Dan mana tersejiwa lah, tak ada di pondok. Mengayuk pondok pun tak boleh pergi masjid. Kalau suami sore boleh pergi, ada Allah lah kena selama. Mana nasi aku jangan boleh pahala sama. Kita orang puan kena taat pada suami. Berkorban apa saja dan walaupun harta ataupun nyawa. Ini tugas orang perempuan.
Itu baik. Jadi setia pada suami boleh pahala. Jadi kita tahu tidak rugi kan. Entah saya menyesal. Aku ada isteri menyesal. Kira menyesalnya aku kahwin. Habis saya pergi haji. Kita dulu kau mengasuhnya. Ruginya. Tidak rugi. Asalkan kita rela suami pergi. Kita tunggu kat rumah dengan kasih sayang. Kita dapat pahala sama banyak mak suami pergi. Nah, tidak rugi. Jaga anak ngasuh anak ke rumah. Duduk tak pondok kan. 10 tahun duduk pondok tak jadi semua. Ngasuh anak kecil. Pasal-pasal kan. Tak ada anak pergi masjid. Tidak rugi. Tidak rugi. Kan? Pahala boleh support suami. Suami boleh pergi nada kita. Isteri tadi nada kan ngasuh anak. Nah, boleh pahala sama banyak ngasuh anak. Syarat isteri itu setia pada suami. Dan kalau tak setia, tak dapat. Isteri pergi masjid, balik mesra lapar, balik-balik isteri tak masuk. Tanya kenapa tak masuk? Malah aku, tak dapat banyak. Dan tak dapat pahala saja. Dan seperti para yang lain, dicitera dalam beberapa khabar dalam hadis bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang ia perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ia Nabi baginya ia perempuan, apa bicara kau? Apa ajak kau datang kemari? Rasulullah tanya perempuan. Maka sembah ia perempuan. Ya Rasulullah, bahawa sesungguhnya kami ini ramai. Ia ni mewakili kaum perempuan. Kami bukan dia soleh, tapi gitu soleh. Kalau ditanya soleh ini mewakili perempuan yang lain. Kami tidak membawa datang segala perempuan pada kau. Kami nak membawa datang segala ini kaum perempuan. Segala itu mana segala perempuan, segala kaum perempuan pada kau. Jadi jadinya saya datang ya Rasulullah. Saya nak bawa kaum perempuan. Anak perempuan ini ramai yang susu hati, tak senang hati. Dan nak tanya beberapa soalan. Maka sembah bersabda ya Nabi. Kerana apa? Nabi tanya apa tujuan nak mari ramai-ramai? Nak mari ramai-ramai jumpa saya apa tujuan? Rasulullah tanya perempuan yang datang sebagai mewakili kaum perempuan. Ramai-ramai dia kumung. Dia seorang yang jumpa Rasulullah. Maka semua perempuan jawab perempuan itu adalah sekalian mereka itu perempuan. Perempuan isteri-isteri yang tak umum. Dan sekalian mereka itu perempuan. Bahawa berkata semuanya perempuan. Dia kata bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala menjadi Allah akan kita sekalian. Dia ngilu sama-sama dia. Ini dia mesyuarat sama-sama perempuan. Nah, dia kata gitu. Allah Ta'ala jadi kita. Orang lelaki Allah Ta'ala buat. Kita Allah Ta'ala buat juga. Baik. Dan pula menjadi ia Allah akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala laki-laki. Dia kata nasib kita lekuat. Nah, walau kita ni Tuhan Allah Ta'ala buat juga. Seorang laki Allah Ta'ala buat juga. Tapi kenapalah kita ni kena ikut perintah laki-laki? Jadi ni soalan yang nak diaju pada Rasulullah. Jadi sebagai mewakili ramai, ni tujuan. Lagi dihabas kita sebab hak mereka itu laki-laki. Kata ni pengaduan seorang perempuan mewakili suara ramai. Lagi dihabas. Maksud dihabas tu dikurung dalam rumah. Dihabas yang dikurung dalam rumah. Nak keluar tak bebas. Nak situ tak boleh. Nak sini tak boleh. Duduk dalam rumah macam kata bawah sepuluh. Nasib buat kita dia. Jadi perempuan masing-masing mengeluar keluhan. Dan dia kata lagi dihabas. Dihabas pada dikurung di dalam rumah. Bapa kena kurung dalam rumah ni. Sekat kahwin dengan dia. Nak pergi pasar, nak minta izin. Nak pergi situ, nak minta izin. Ayahnya di rumah kan. Sebab hak mereka itu lagi. Tak ada ayah dah. Nasib. Bila jadi isteri. Nak pergi situ, sini tak boleh. Dah. Pasal apa kena sebab hak? Sebab hak ini kerana memenuhi hak mereka laki-laki. Nah, kena masuk kain, kena masuk kain anak.
Dia sedap lagi sana di sini. Bapak dia ngeluh sama-sama dia. Nah, ini keluhan kaum perempuan dia bergelar isteri. Dan keluhan sama-sama dia. Musuarak bapak dia lah. Dan menjadi ya Allah, ni suara keluhan. Menjadi ya Allah akan kita sekalian tempat keinginan bagi segala mereka itu laki-laki. Tak ada Allah lah kita. Tempat keinginan dia. Dan mereka dia nak dia bagi kurang kita. Pada nak ke situ sini boleh kita tak lagi. Tempat lepas nafsu dia boleh. Kita kata keluhan. Nah, para isteri ni. Keluhan isteri-isteri para sahabat dah. Dan perdu atas kita berkhidmat bagi mereka itu laki-laki. Fardu mana kita diwajib pula khidmat. Kalau dia suruh masuk, nak masuk. Kalau dia sejilat arah, dia jilat. Nasib buat kita. Ini keluhan perempuan dah. Dan menjadikan dia Allah bagi mereka itu laki-laki. Peran sambil. Sedaklah buat orang lelaki. Purai badan buat lelaki. Purai kolok buat lelaki. Purai tu, purai orang lelaki. Kita orang purai. Rasulullah tak ajar. Kita yang sama. Kita yang keluhan dia. Nah, taknya jepuk dah kita pergi purai hub kata kan. Kita pun nak hati saya juga buat kita. Ini buku dia. Dia bicara lah. Dia musyawarah ni. Musyawarah buku dia kan. Ni purai apa kali purai badan saja. Apa kali badan. Tak penuh jepuk dah. Tak penuh jepuk buat kita muslimat dia tu. Melupuk lelaki saja. Dan kita nak buat purai hati saya. Dah ikut dah. Semangat buat selai dia ni. Dan perdukan akan kita berkhidmat bagi mereka lelaki-lelaki no. Kena masuk baju, kena sereka baju, masak nasi, goreng ikan. Dah ada air lah kita dah. Nasi kita kena masuk dia. Bapak dia betul lah bapak dia. Dan menjadi ya Allah bagi mereka itu peran sabar. Dia peran boleh. Jihak sana, jihak sini kita. Dan ada jemaah. Jemaah orang lelaki. Main nazar lagi kita lupa. Nak pergi jemaah tak boleh. Kau tu tak boleh pergi kubur tak boleh situ. Nasib kita tu. Taklah dia mau pergi masjid. Mana ni keluhan kamu isteri. Dalam syarat pun. Jadi syarat ni dibawa ke Nabi ni. Dibawa dah. Dibetang di perliman. Dibawa dah. Wakili dah. Mewakili kaum perempuan. Dan Allah SWT menentu ia Allah ada mereka itu laki-laki dengan kitab. Tiada kita orang perempuan. Apa maksud kitab? Kitab yakni orang yang ditujukan dalam ucapan. Nah, mana bila sebut ayat kata dah, kau tu lelaki. Kalau puan tu, Tuhan ni kat dia kita dah. Sikit-sikit ayat sebut orang lelaki, sikit-sikit contoh orang lelaki. Kita orang puan tak ada dia kita. Kita ni dihadapkan cakapan apa kata engkau nak ke mana? Dia panggil kita. Nah, engkau kena buat, kita panggil kita, engkau. Jadi kau tahu lelaki, kita puan tak masuk. Dia kata Allah Taala suruh go to lelaki. Nah, go to lelaki. Orang puan tak ada. Maka apa? Kata perempuan yang mewakili ramai. Maka apa kita ganti akan barang yang mengenai akan Allah Ta'ala. Maka apa kita ganti akan barang yang mengenai Allah Ta'ala akan mereka itu laki-laki. Maka apa kita ganti, maka apa yani, maka apa kau. Gitu. Terus. Ya tepat. Maka apa kau. Gitu. Maka apa kau. Ini pasal ini istifham, tanyaan dah. Maka apakah gitu. Kalau apa kita tu taklah. Maka apakah bagi kita. Nah, sebagai ganti bagi mengenai Allah Taala ke mereka itu lagi. Maksudnya kata perempuan dah pergi perau lelaki, di masjid orang lelaki, di atas jenazah kubur orang lelaki, usul mayat orang lelaki. Pak kita ni apalah boleh buat. Apakah sesuatu yang kita orang perempuan ni kalau boleh buat palanya sama dengan orang lelaki. Orang lelaki pergi masjid boleh jemaah. Kita pun nak pala besar supaya dia pergi masjid. Orang lelaki pergi perang boleh pala mati syahid. Kita pun nak pala mati syahid. Apalah sesuatu yang kita ganti amalan yang sama dengan orang lelaki pergi perang.
amalan yang sama dengan orang lelaki pergi masjid. Ini dah. Maka apakah kita ganti? Maknanya apakah bagi kita sebagai ganti barang yang mengurniai Allah? Allah Ta'ala kurnia akan mereka lelaki supaya kita boleh buat, supaya lelaki buat. Boleh. Maka hairanlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada sebaik-baik ibaratnya yang proper. Maka hairan itulah anda sawak, harap-harap yang betulnya. Nah, bukan hairan, harap-harap yang betulnya. Maka khabarkanlah wahai Rasulullah. Ada ayat itu. Nah, dia itu maka hairan. Nah, ayat sebetulnya bukan hairan. Ayat betulnya, ayat itu maka khabarkanlah, khabarkanlah wahai Rasulullah. Begitu. Jadi maka hairanlah Rasulullah. Ayat yang betulnya harap-harap lima betul. Maka khabarkanlah wahai Rasulullah. Tululah Rasulullah ya kami, beritahu kami nak buat apa pada supaya lelaki pergi perang. Kami nak buat apa benda pada supaya dia pergi masjid kami tak pergi. Khabarkanlah. Itu ayat itu Pak. Nah, dia hairan. Nah, ayat Pak. Maka khabarkanlah wahai Rasulullah daripada sebaik-baik ibaratnya. Bukan ibarat tu. La'alla sawak. Ibadatnya. Sebaik-baik ibadat. Nak buat ibadat apa benda lah. Dia sama pada orang lelaki di masjid. Nak buat ibadat apa benda. Dia sama orang lelaki pergi perang. Nak buat ibadat apa lah. Kat rumah pada sama dengan orang lelaki gata jenazah kubur. Sebaik-baik ibadatnya. Sebaik-baik ibadatnya dia perempuan. Ibadat bukan ibarat, ibadatnya. Jadi ibadat apa yang paling baik? Kalau suami pergi perang boleh pahala sah, kami kat rumah nak buat apa? Pahalanya dia sama dengan pahala pergi perang. Dia dah. Ini dah rayuan kaum perempuan, kaum isteri sahabat dah. Dan berkata ia Nabi, lalu pun Nabi kata. Nabi kata pada perempuan bertanya, tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada kerajaan Allah Ta'ala daripada kata Nabi Allah. Dia kata baiknya, kata-kata Allah. Tak pernah jumpa lagi aduan dan rayuan seperti kau ni manis leting soalan dan tanya ni manis leting yang kata Allah manisnya soalan ni lah penuh dengan sastra, penuh dengan apa lah Allah kan. Baiknya kan. Tak ada orang lagi mari ngadu hang gini mo. Orang yang mari ni ke projek hidup kau ni kan. Ini mengadu hang gini Allah. Kemudian lalu pun Nabi jawab. Nabi nak jawab pada kaum isteri, kalau dia nak pandai sebagaimana suami pergi perang Badar, dia duduk kat rumah, dia nak pandai sumpah dengan suami pergi masjid semaya Jumaat, dia duduk kat rumah nak pandai apa suami boleh pergi masjid. Ini Rasulullah jawab. Kemudian bersabda ia Nabi, menyampaikan olehmu daripada belakang kau, tolong sampai. Menyampaikan olehmu ini kepada perempuan-perempuan di belakang kau. Perempuan, para isteri yang tinggal kat rumah, yang mewakili pada kau datang jumpa aku, sampaikan berita ni. Membalik beritahu. Tepuhkan berita ni pada para isteri yang menanti di rumah. Apa dia? Daripada perempuan yang Islam. Bahawa, ini jawapan. Bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat. Sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suami. Mana kamu buat taat yang terbaik bagi suami? Apa yang terbaik bagi suami? Sebaik-baik taat. Mana taat yang terbaik bagi suamimu? Menyamai akan kebajikan itu semuanya. Apa maksud menyamai akan kebajikan? Menyamai akan kebajikan itu yakni menyamai akan kebajikan itu semua yakni menyamai jihad pada jalan Allah. Mana mu duduk rumah, mu jaga anak, ngasuh anak, basuh berak anak, suami mu pergi perang Badar, suami mu pergi perang Uhud,
Mundur rumah jaga anak kecil, setia kat suami, boleh pala cupo dengan suami kita pergi. Tu, ni apa Nabi. Dan sebaik-baik taat. Manakala boleh taat, beri kesetiaan yang terbaik kepada suami. Khidmat yang terbaik pada suami, khidmatmu kepada suami yang terbaik. Walaupun di rumah tu singgah ikat atau anak gula mopong, asal suami tu gembira boleh makan gula singgah. Tak apa. Itu menyamai kebajikan semua. Kalau suami mungkin perang, mundur rumah goreng ikan kering boleh pala supaya suami mungkin perang. Nah, suami mungkin jemaah, mundur rumah masak nasi, basuh baju anak boleh pala supaya suami mungkin semua. Tu. Sebab suami mungkin masjid, pergi pagi mengajar, mundur rumah, sekarang kau baju. Basuh baju suami, boleh pada syukur suami mungkin nak mengajar masjid. Tu, menyamai akan kebajikan semuanya, kebajikan suami semua. Malam suami boleh. Sahabat, naklah kamu, berilah taat yang paling baik pada suami, sebaik-baik. Senyum yang baik, masakan yang baik, layanan yang baik, cakapan yang baik kan. Ini kelebihan seorang isteri. Nah, maknanya setiap isteri tidak perlu kecewa. Nah, tak perlu iri hati, tak perlu dengki pada suami. Kalau suami tiap-tiap malam boleh pergi masjid, tapi isteri terperak ke rumah. Kalau dia setia pada suami, jaga anak suami, basuh kain suami, masuk untuk suami, dia boleh pada support menyamai dengan pada suami dia dapat. Kalau suami dia pergi dapat pada banyak, isteri basuh baju anak ke rumah boleh pada banyak. Dan aneh dia lebar dah. Dari jawab seorang isteri pada dia boleh. Yang dia tinggal anak payung hati tadi. Ada rezeki kau. Ada isteri yang tak kan tinggal anak tu kuah kat rumah dah. Kalau tak ada kau dengan anak lagi. Oh sana dia jawab nak timbang ngajar kau. Ada begitu. Ada orang itu. Dia tinggal anak kau apa nak kuah di anak negeri pula. Mau ke mana? Mau pergi masjid, main mau. Kalau lah isteri itu tahu. Walaupun dia tak pergi masjid, jaga anak kepada suami, dia boleh pala seperti suami. Jadi kesimpulan adalah pada kita seorang isteri dan kena setia pada suami, khidmatlah pada suami. Dan kita sebagai suami jangan berlaku soleh kepada isteri. Kalau isteri buat kesilapan, maaflah dia. Dan maaf manusia ni lari pada silap dan salah. Dan perempuan mesti kena setia pada walaupun apa sepenak apa dan berkerbanglah apa saja walaupun ataupun nyawa. Dan ini tanggungjawab seorang isteri dan terbang apa saja. Dan pala ke boleh sama seperti suami boleh. Dan bermula dari demikian itu wallahu a'lam subhanaka la ilaha illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.